Semalam, Mahathir kedua hari lepas, Mahathir mengatakan bahawa dia ni disiksa, disiasat selama 1 jam. Dia berlaku sebegitu rupa. Teruk dia dikena hanya kerana apa? Kerana dia seorang Tun. Apalah kerana Tun dia diperlakukan sebegitu rupa? Seolah-olah dia nak menyatakan polis demikian. So, polis jawab. Kenapa dia duk bising macam tu? Dia kata, budak-budak sunat laser tak faham benda ni. Kan, korang tak tahu, korang beruntung dapat polis zaman sekarang ni. Buat demo depan istana, dia suruh halau balik je. Kan, dia halau suruh balik. Tak ada water cannon, tak ada gas pemedih mata, tak ada FRU, tak ada. Tak ada tuan-tuan, tak ada kena tangkap, tak ada orang kata apa masuk ISA 2 tahun macam video yang saya siarkan semalam Ustaz Pas tu. Tak ada tuan-tuan. Nasib baik korang hidup ni zaman Anwar Ibrahim tau. Kalau korang hidup zaman Mahathir memerintah dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tun Dr. Mahathir disiasat seperti penjenayah. Tun Dr. Mahathir ni dia ibarat dia ni seorang pencuri, dan apabila dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak polis, Tun Mahathir ditumbuk, disiku, dibidah, diikat dengan kabel tie, digari. Sebab tu Tun Dr. Mahathir dia keluarkan kenyataan kata dia dizalimi, dia disiasat secara zalim. Astaghfirullahalazim. Teruknya kerajaan hari ini tidak bersimpati kepada Tun Dr. Mahathir ni, maha kaya Tun ni. Astaghfirullahalazim. Aku tak boleh duduk ni. Last kali nak abang pick hampa secara tiba-tiba lepas Tun Dr. Mahathir kata dalam masa 1 jam dia disiasat, dia dizalimi, kan? Macam dia disiasat secara zalim. Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan menafikan kenyataan Tun Dr. Mahathir, kan? Kata, oi tak, Tun Dr. Mahathir dia nafi, dia kata Dr. Mahathir disiasat seperti penjenayah. Hadiah awang Tun Dr. Mahathir agak-agak hampa dengan mereka ni title ahli politik, dalam bekas duta khas bertaraf menteri, bekas Perdana Menteri, agak-agak hampa dia disiasat dengan cara yang macam mana? Cara dibelai, digosok-gosok ke? Ataupun, Tun, sila jawab nah soalan hak yang saya tanya, ataupun diikat, disiku, ditekan kepala ke atas meja. Agak-agak hampa cara yang macam mana? Orang tua, Habib. Sebab itulah kerajaan Ismail, kerajaan Muhyiddin tak tangkap dia. Kalau tangkap dia, didapati bersalah, sumbat masuk penjara, ni semut gigit je, lepas tu mati. Allahu Akbar. Agak-agak apa-apa jadi. Kerajaan kena jawab teruk ah. Pengawal penjara kena jawab teruk ah. Tun Dr. Mahathir sekarang ni nak abang dekat Tun lah, kan. Kami tahu dah apa yang Tun buat tu dengan kekayaan yang luar biasa oleh anak-anak Tun ni, hak tu kami tahu dah. Sekarang ni, sama ada Tun buat ke, Tun tak buat ke, itu lantak pi. Sekarang ni, kami nak tahu kekayaan tu main mana je. Kami nak tahu yang tu je, kekayaan anak-anak Tun yang boleh jadi billionaire. Anak-anak Tun hak Marina ni dalam Malaysia ni boleh ada bangunan resort, yang hotel yang bernama Marina. Di setiap pulau-pulau percutian, semua ada Marina punya bangunan. Why? Boleh sampai kaya tahu tu. Sekarang ni tak apalah. Tun dah sakau, Tun dah curi, Tun dah apa, itu tak apa. Kami letak tepi. Kalau dia dapati bersalah, hak tu Tun jawablah. Sekarang ni kami nak tahu yang macam mana anak Tun boleh kaya. Macam mana anak Tun ni hebat sangat. Pandainya anak Mahathir ni semua pandai berjaya, tak pernah rugi. Kan? Macam mana yang pernah berlaku, anak Tun pernah rugi, syarikat anak Tun Dr. Mahathir pernah rugi, tiba-tiba boleh bangkit balik. Senang je bangkit. Kami kalau rakyat biasa ni kalau jatuh rugi di dalam bisnes, bertahun-tahun juga tak bangkit-bangkit, malah bankrupt, tukar bisnes lain ni. Tapi yang hebatnya anak Tun ni boleh ada macam-macam. Pelbagai syarikat ada, pelbagai bisnes ada, pelbagai ni kekayaan ni main daripada pelbagai sumber. Macam mana boleh main? Macam mana boleh main tu? Kami nak tahu yang tu, macam mana kekayaan tu boleh main. Jadi tak apa, jom kita dengar hujahan penyelesaian isu demo ni berkaitan sidang media Tun Dr. Mahathir, luahan Tun Dr. Mahathir, dan kita boleh tengok apa yang dijawab oleh Ketua Polis Negara, oleh SPRM. Tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang dikongsikan oleh Iswadi Moni
soal Tun Dr. Mahathir dan soal kenyataan dia, ucapan dia, kata-kata dia, munafik dia. Jom sama-sama kita dengar. Habis kat situ, jom kita cerita kekal tegang. Kekal tegang, geng-geng kekal tegang ni tuan-tuan. Kekal tegang. Right. Semalam. Semalam I call you, you tak answer. Semalam, Mahathir kedua hari lepas, Mahathir mengatakan bahawa dia ni disiksa, disiasat selama 1 jam. Dia berlaku sebegitu rupa. Teruk dia dikena hanya kerana apa? Kerana dia seorang Tun. Apalah kerana Tun dia diperlakukan sebegitu rupa? Seolah-olah dia nak menyatakan polis sedemikian. So, polis jawab. IGP nafi Dr. Mahathir di soal siasat seperti seorang penjenayah. Kertas siasatan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri mengenai masyarakat India yang didakwa tidak setia kepada negara dijangka dirujuk kepada AGC dalam masa 3-4 hari lagi. Semalam kita sudah bercakap dengan Tun Mahathir dan siasatan diteruskan. Dalam masa 3-4 hari lagi mungkin kertas siasatan akan dirujuk kepada AGC. Katanya setelah pemberita setelah menyaksikan. Okey, Razudin Job menafikan kenyataan bekas ahli parlimen Langkawi itu yang mendakwa di soal siasat umpama seorang penjenayah dan berkata polis hanya menjalankan tugas dengan meneruskan siasatan. Bagi pihak kita, kita teruskan siasatan dan dikatakan sebagai penjenayah ini adalah siasatan polis. Kita perlu lengkapkan siasatan kita. Kalau kita tak lengkapkan, seolah-olah kita macam berat sebelah. Kita ambil percakapan Tun. Kalau tidak, Bukit Aman dan kita juga ambil di tempat yang sesuai. Dan Tun mohon katanya. Dia berkata demikian, kita mengulas mengenai kenyataan. Semalam dakwaan diperlakukan sebagai penjenayah di soal siasat lebih daripada 10 kali sejak tahun lepas berikut kenyataan dikeluarkannya. Baik. Yang pertama sekali, dia disiasat lebih daripada 10 kali itu kerana keluar kenyataan bermacam-macam. Yang ini keluar kenyataan tentang orang India pula. Tak setia katanya. Maka dia disiasat kerana perkara itu. Jadi, apalah yang sebenarnya yang pelik? Tak ada pelik. Saya kata tak pelik tuan-tuan. Tetapi, kenapa dia duk bising macam tu? Saya kata, budak-budak sunat laser tak faham benda ni. Kan, korang tak tahu. Korang beruntung dapat polis zaman sekarang ni. Buat demo depan istana, dia suruh halau balik je. Kan? Dia halau suruh balik. Tak ada water cannon, tak ada gas pemedih mata, tak ada FRU, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada kena tangkap, tak ada orang kata apa masuk ISA 2 tahun macam video yang saya siarkan semalam Ustaz PAS tu. Tak ada tuan-tuan. Nasib baik korang hidup ni zaman Anwar Ibrahim tau. Kalau korang hidup zaman Mahathir memerintah dahulu, sebab itu pada zaman itu siapa yang buat masa tu kita tak adalah social media macam ni. Paling kurang masa tu kita ada blog. Blog pun pakai nama yang pseudonyms lah. Kita pakai nama samaran dan sekarang ini dikenali sebagai fake account kan. Itu asalnya sebenarnya daripada ni lah, daripada blog-blog tersebut lah. Daripada situlah kami memulakan gerakan-gerakan anti kerajaan pada waktu itu. Okay. Right. Dia juga berkisar tentang kisah Daim. Semalam, orang kata, isteri kepada Daim telah pun didakwa. Timbul persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Kan? Timbul persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Saya cerita pasal Daim ni tuan-tuan. Semalam isteri dia didakwa. Cerita macam ni. Semalam isteri dia didakwa. Kemudian timbul persoalan, kenapa Daim tak didakwa? Timbul satu persoalan, kenapa Daim tidak didakwa? Okey. Kemudian okey. Terjawab. SPRM dapat izin dakwa Daim tapi tangguh atas alasan kesihatan. SPRM telah mendapat keizinan daripada Jabatan Pegawai Negara untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin di mahkamah di bawah Akta SPRM. Bagaimanapun, Persejurat SPRM berkata belum dapat meneruskan pendakwaan kerana Daim berada di hospital asal sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Azam meluahkan kecewaannya terhadap doktor yang mendakwa Daim yang didakwa gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Izin nak dakwa tu dah dapat seminggu lebih dah. Dan lepas dapat izin mendakwa, kita maklum kepada peguam nak bawa dia ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan dia dimasukkan ke sebuah hospital swasta.
Kita buat observation dan mendapat makluman bahawa dia masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi. Itu betul lah. Tetapi bila kita tanya doktor bila boleh keluar, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul, kata Azam. Menurut Azam, Daim dijaga berdepan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah. Daim pun jawab, Daim sedia dituduh di mana-mana sahaja walaupun di hospital. Hartawan Daim sedia berdepan sebarang pertuduhan dan jenayah dan tidak menggunakan alasan dirawat di hospital bagi mengelak. Naimah justru menolak kenyataan ketua SPRM tidak dapat dituduh di mahkamah kerana sedang mendapat rawatan di hospital. Kenyataan Azam Baki tidak benar. Saya boleh sahkan bahawa saya atas satu guaman tidak pernah dimaklumkan bahawa Daim akan didakwa atas sebarang kesalahan. Kami hanya diberitahu bahawa kenyataannya akan direkam. Baru-baru ini ketika membaca laporan media, saya tahu Daim akan didakwa. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini, mereka masih belum dapat meneruskan pendakwaan kerana dia berada di hospital atas sebab kesihatan. Baik. So ada yang bertanya tadi pada saya, boleh ke kerajaan ataupun pendakwa raya pergi dakwa di hospital? Itu dah terjawab persoalan ni. Boleh bawa hakim pergi di hospital, kemudian rakam keterangan tersebut, tak ada isu. Okey. So, menurut Azam Baki bahawa tak boleh nak dakwa kerana dia dikatakan dia masuk hospital, tak tahu bila dia nak baik dan dia masuk sebelum kertas pendakwaan itu keluar. Tetapi menurut isteri Daim pula bahawa dia pun tak tahu bahawa suami dia bakal didakwa. Kan dia tak tahu, tak ada berita, tak ada orang cakap apa-apa kepada dia atau suami dia. Cuma soalan dia kenapa tak ditahan reman. Okey, itu cerita lain. Kemudian, daripada rentetan tersebut, kalau sekiranya terdapat pertuduhan, dia kata, maka bawa. Tak kisah di hospital pun, kita boleh bawa. Okey, dah buka dah buka jalan boleh bawa dekat hospital maka dakwa dekat hospital. Tetapi, takkan satu pertuduhan saja baik. Saya kata, yang ini pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bersama isterinya. So, saya nampak yang ini adalah kes di mana isteri dia, the main culprit, kita kata, the main culprit atau the main actor dalam kes ini. So, dia riding on. So, dia sekali dalam isu ini, so dia kena. Tetapi adakah dia akan lepas kes-kes lain? Belum. Yang lain-lain itu masih dalam siasatan. Kita kena faham. Dia dituduh atas satu kes ini. Tidak mengisytiharkan harta bersama isteri. Yang ini saja, satu pertuduhan. Tapi yang lain lagi masih lagi berterusan dalam siasatan. So, jangan tegang sangatlah. Jangan tegang sangat. Jangan shaking sangat mengatakan, tengok Daim, ni macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Tengok satu je pertuduhan. Tak habis lagi cerita, tuan-tuan. Tidak habis lagi cerita. Okay. Right. Habis kat situ. Okay. Hashtag kekal tegang. Kekal tegang, tuan-tuan. Hashtag kekal tegang. Boleh tak kita buat hashtag kekal tegang? Alright. Iakan cerita Cikgu Bat tukar kerajaan kait Istana Negara. Puat sindir PN. Perikatan Nasional perlu tampil menjelaskan sama ada gabungan itu terlibat apa didakwa mencemar imej Istana Negara dalam usaha menumbangkan kerajaan, kata Puat Zakarshi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, Ahli Bersatu Badrul Hisham yang kini lebih dikenali sebagai Cikgu Bat berani menyebarkan tuduhan palsu mengaitkan Agong kerana tiada penafian daripada kepimpinan PN. Ia sudah melampau kerana cerita palsu peralihan kerajaan ini berani mengaitkan pihak istana banyak kali. Ini berpunca kerana ada pihak PN sendiri tidak tegas dan berani pula mengiyakan cerita bohong kerajaan tebuk atap ini, katanya di Facebook. Puan juga Adun Rengit menggesa polis menyiasat dakwaan Cikgu Bat kerana menurutnya tindakan itu mencebar nama baik istana. Cikgu Bat, polis perlu siasat sama ada individu seperti Cikgu Bat diupah. Apakah ada pihak yang sanggup bayar kos guaman mereka jika disaman? Sebab itu mereka berani menyebar cerita palsu. Ya, jawapan saya. Baik tuan-tuan, kita nak cerita. Soalan Puan Zakarshi ni sangat menarik. Kekal tegang dia orang ni sangat menarik. Kenapa? Shaking tuan-tuan. Kekal tegang. Tap-tap screen tuan-tuan. Tolong share. Tap-tap screen tolong share. Kan, saya buat live ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan tap-tap screen pun cukup untuk saya.
Untuk yang dekat TikTok lah, yang dekat Facebook pun tolong tag love tu. Saya penat bercakap tiap-tiap malam ni, saya tak minta harap apa-apa tuan-tuan. Share, like, subscribe, tekan love, cukup lah. Kan, tak minta apa-apa yang lain daripada tuan-tuan. Okay? Boleh Thank you very much. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan. Okay, timbul persoalan. Kenapa tidak ada kenyataan daripada PN yang menafikan perkara ini? 2 hari lepas, 3 hari lepas, masa keluar kenyataan, dan ini perkataan Cikgu Bat, mendapat perkenan daripada istana. Perkataan dia, mendapat perkenan daripada istana, 3 orang wakil Perikatan Nasional diperkenankan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini ayat beliau. So, bila diperkenankan, seolah-olah Cikgu Bat menyatakan 2 perkara. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk menghadap kumpulan daripada Perikatan Nasional. On the other hand, the other side of the story, Perikatan Nasional seolah-olah telah memberitahu Cikgu Bat bahawa mereka bersedia untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Dan telah pun mendapat jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Soalan dia, kalau perkara ini tidak benar, kalau perkara ini tidak berlaku, kalau perkara ini adalah palsu, kenapa Perikatan Nasional mengambil inisiatif, mengambil sikap berdiam diri dan membiarkan nama istana, nama Sultan, nama Agong dipermain-mainkan sedemikian? Kalau mereka memang membela kerajaan, apa orang kata, membela kesultanan, membela Melayu, membela raja, kenapa mereka sanggup membiarkan nama istana dan nama baik Yang di-Pertuan Agong diperkotak-katikkan, dimainkan dengan berita-berita palsu sebegini? Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung membuat sebarang kenyataan menafikan perkara ini? Kenapa? Sebab itu sekarang ini, disebabkan oleh kemelut sebegini, apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? Okey. Adakah tidak ada orang pergi ke istana? Ada. Okey. Tetapi yang pergi ke istana itu bukanlah 3 orang ahli Perikatan Nasional. Bukan. Dia adalah wakil NGO. Memang 3 orang. Kan saya kata saya pernah pergi hantar memorandum 2 kali ke istana. Dan memang istana akan panggil 3 orang. 3 orang akan dipanggil. Tapi bukan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dia akan jumpa wakil istana. Masuk dalam satu bilik. Saya ingat lagi minum. Kita serah memorandum. Lepas tu kita balik. Tapi bukan Yang di-Pertuan Agong. Itu berbeza. Sesiapa saja boleh pergi ke istana. Of course, kena buat appointment lah. Janganlah ketuk pintu. Orang tak ada kan. Kena buat appointment. Boleh serahkan memorandum dan sebagainya. Itu terpulang. Tetapi tuan-tuan, untuk nak jumpa Yang di-Pertuan Agong bukan semudah itu. Lebih-lebih kali pula. Lebih-lebih lagi pula dikatakan mendapat perkenan pula. Yang di-Pertuan Agong tu mendapat perkenan. Mendapat perkenan tuan-tuan Kita dengar. Kerajaan pandang serius tindakan individu heret istana. Kerajaan memandang serius terhadap tindakan beberapa individu dan pertubuhan NGO yang mengheret pihak istana dalam perhimpunan tanpa pemakluman, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Sebab itu katanya pihak polis akan memanggil pihak penganjur serta beberapa individu lain yang terlibat dalam perhimpunan di luar istana. Ini kerana mengikut Akta Perhimpunan Aman, penganjur mana-mana himpunan diperlukan untuk memaklumkan pihak polis bagi memohon kebenaran sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan secara aman. Dalam pada itu, kata Saifuddin, pihak penganjur jelas gagal menuruti perkara tersebut. Sebab itu saya nak tunjuk yang ini tuan-tuan. Right. Sebelum saya tunjuk ini, saya buat ini kot. Okay.
Satu laporan polis dibuat berhubung kenyataan Badrul Hisham Shaharin atau Cikgu Bad yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara menafikan perkara terbabit kerana dakwaan Cikgu Bad sama sekali tidak tepat. Laporan itu turut memberitahu kenyataan Cikgu Bad disedari menerusi video di TikTok kemarin sekitar jam 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Istana Negara. Rentetan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Travers Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid, ketika dihubungi mengesahkan laporan polis terbabit dan kes itu akan dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Ahli Parlimen Istana Negara buat laporan terhadap Cikgu Bad. Dulu Istana Sultan Selangor buat laporan terhadap Sanusi. Sekarang Istana Negara pula buat laporan terhadap Cikgu Bad. Satu laporan polis berhubung dakwaan Cikgu Bad atau nama-nama Badrul Hisham Shaharin yang berhubung dengan dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Berdasarkan laporan polis, pihak Istana Negara menafikan perkara tersebut dan Cikgu Bad didakwa kerana mengeluarkan kenyataan tidak tepat mengenai perkara itu. Laporan tersebut turut memberitahu kenyataan dibuat disedari menerusi video berdurasi 52 saat di TikTok pada 22 hari bulan Januari. Saya selaku wakil daripada istana, menurut wakil istana, menafikan dakwaan lelaki tersebut. Ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Jelas laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak polis mengambil tindakan terhadap kes tersebut. Tuan-tuan, terus teranglah, masa video tu keluar, siapa yang percaya? Siapa yang pergi sebar video tu? Siapa yang bertakbir mengatakan, ya, kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu gambar. Tuan-tuan, perhatikan muka dia orang ni. Dia kata di sini, rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, saya nak tanya geng-geng yang ada dalam gambar ni lah. Kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka menafikan kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Saya ulang, Kalau mereka bersama dengan Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka berani menafikan, menolak kerajaan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong? So sebenarnya siapa yang dahaka pada Sultan dan Agong sebenarnya? Ada iman, ada hati, tepuk dada, tanya selera. Okay. Dalam pada komosion nak tukar kerajaan, kita cukup jumlah, tukar kerajaan, cukup jumlah, tukar kerajaan. Tiba-tiba, tuan-tuan. Tiba-tiba. Apa yang berlaku tiba-tiba ni? Ada satu kenyataan daripada ahli parlimen. Okay? Daripada satu kenyataan ahli parlimen Tanjung Karang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak yang saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Zulkifli menjelaskan keputusan itu bertujuan memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimen diwakilinya terus terbela dan dia akan mendapat pelbagai manfaat termasuk infrastruktur, kata beliau. Tuan-tuan, cerita tentang MP nak lompat ni, sebenarnya saya dah nyatakan pada 2 hari bulan Januari dulu. Okay. Ini kenyataan saya di dalam Facebook pada 2 Januari. Kalau tuan-tuan tengok tarikh tu, itu adalah tarikh 2 Januari ke atas ni. Dan mendapat 1.2k like. Saya kata seorang lagi MPPN akan sokong PMX. Tunggu. Dan akhirnya, hari ini, 24 hari bulan Januari, 22 hari kemudian, MP Tanjung Karang pula isytihar sokong Anwar Ibrahim.
Is, macam mana kau tahu? Follow lah live saya, insyaAllah. Kita akan tahu. Saya tahu, cuma saya tak tahu bila dan saya tak tahu siapa. Bukan saya kata saya tak tahu siapa, tahu juga sebenarnya. Kita dapat hint lah. Cuma kita tak berani nak nak berani nak menyatakan kerana takut dia berubah hati. Sebenarnya ada 2 orang yang paling penting di dalam PN yang sepatutnya melompat tapi tak jadi. Kenapa tu saya tak nak cerita lah. Itu personal. Ada cerita personal. Tapi 2 orang ni kalau dia orang melompat, ni kalau Tanjung Karang, setakat Labuan, setakat apa orang kata Kuala Kangsar, setakat Jeli, itu biasa, orang biasa. Ahli biasa, mungkin MP biasa. Tapi yang ni level pimpinan, tuan-tuan. Level pimpinan tau. Dikatakan bakal untuk menyokong PMX, bukan melompat keluar parti, tak. Menyokong PMX. Tapi sayang tak jadi. Dah hampir-hampir jadi. Tapi tak jadi. Tapi tak apalah. #kekal tegang. #kekal tegang. Kekal tegang. Kekal tegang. Itu maksud dia kekal tegang tu. Kekal tegang. Bukan kekal tenang. Kekal tegang. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku nak abang pergi kat hampa kan. Hanya Mahathir saja yang paling Melayu di dalam dunia ni nak abang pergi dengan hampa. Tak ada orang lain Melayu. Kita bukan orang Melayu. Mahathir seorang je yang terpaling Melayu. Sebab mentaliti Mahathir dekat dalam kubur nanti Allah tanya, hang bangsa apa? Mentaliti Mahathir ni, mentaliti Daim ke apa ni, dia akan tanya hang bangsa apa? Bangsa. Agama dia tak tanya. Pasal itulah sekarang ni dia memperjuangkan bangsa dia terlalu lebih daripada agama dia. Sebab kalau hampa tengok dekat dalam TikTok lah, banyak viral gambar keluarga, cucu dan cicit Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim. Kita boleh tengok, boleh pakai bikini je babe, mandi laut. Hampa boleh nilai sendiri, hampa boleh check, hampa boleh Google, hampa boleh tulislah dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, keluarga Tun Dr. Mahathir dan cucu Tun Dr. Mahathir. Siap belak anjing babe dalam rumah sampai tahu tu. Sebab tu Mahathir dia jarang sangat dia akan sebut soal agama. Majoriti dia sebut pasal bangsa. Sebab dia tahu kalau dia sebut soal agama, sepatutnya sebelum dia sebut soal agama, dia terpaksa sebut soal agama kepada anak-anak cucu dia dulu. Supaya anak-anak cucu dia tu lebih muslimah, tidak liberal. Tapi puak-puak dia sekeluarga penyokong walaun yang mangkak tak reti fikir. Tun Dr. Mahathir negarawan ni main bersama, bergabung dengan Perikatan Nasional, ini memperjuangkan Melayu Islam. Tuduh Anwar liberal pula. Tuduh kawan ni ejen Amerika, ejen itu, ejen ini apa semua. Sedangkan dia lupa, depa buat tutup mata betapa munafiknya PAH ni. Perikatan Nasional betapa munafiknya depa puak-puak ni, betapa munafiknya puak-puak ni. Sanggup diamkan diri, sanggup buat pejam-pejam mata ibarat Mahathir ni terpaling membela Melayu Islam, terpaling memperjuangkan. Sedangkan anak-anak cucu hampa pun ni, anak-anak cucu Hadiawang pun tak ada duk pakai bikini, duk pergi mandi laut lah apa, duk pakai bikini, duk bela anjing dalam rumah, duk berpeluk. Dia kata orang ni liberal, dia kata Anwar liberal, sedangkan dia lagi liberal. Itulah kemunafikan yang ada di dalam pembangkang dan gabungan pembangkang dan juga sokongan penyokong bekas Perdana Menteri yang ada di dalam pembangkang hari ini. Sebelum tu, hampa tengok juga keluarga Muhyiddin. Siapa lebih liberal? Takkanlah hang kata hang ni wali, apa keturunan wali lah, bekas ulama lah, bapa hang ulama lah apa semua dulu. Hang tengok anak-anak mereka takkan cucu kepada ulama free hair. Kita fikir yang tu. Takkan cucu kepada ulama duk dalam kelab duk duk buat macam Yahudi punya ni lah. Fikir tengok pakai otak, ambil tahu. Kalau hang tak ambil tahu, kalau hang tak kalau hang tak siasat siapa pemimpin yang hang sokong tu, mudah hang diperbodohkan. Aku orang muda, aku bersama dengan PAS ni bertahun-tahun. Selepas aku ambil tahu siapa Perdana Menteri ni, sebelum tu siapa Anwar Ibrahim, selepas Anwar Ibrahim dikeluar, dibebaskan daripada penjara, start tu lah aku ambil tahu siapa Anwar ni sebenar-benarnya ni.
ambil tahu pasal Anwar. Oh, Anwar ni, oh dia ni hebat ni. Dia ni macam ni. Baca dah, ambil tahu, dah layan video hak panjang-panjang soal Anwar Ibrahim ni. Tengok perjumpaan dia, pengalaman dia, siapa dia ni siapa, keluarga dia macam mana, cucu dia, menantu dia, ambil tahu. Baru kita boleh tahu dan baru kita boleh menilai. Tapi kalau kita tak ambil tahu, kita hanya duk menyokong, membuta tuli saja, mudahlah mereka semua pergunakan kita. Dan hak yang si Mahathir ni, woi, ya Allah Rabbi, rakyat-rakyat yang tahun yang mana yang umur 40, 50, 60, 70 sampailah ke 100, 120, hampa mungkin penonton aku ni majoriti banyak umur 40 ke atas. Aku harap hampa boleh menilai lah dan hampa boleh berfikir lah. Antara pemerintahan Mahathir dan pemerintahan hari ni di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang demonstrasi, adakah polis duk pergi tembak ayah? Adakah hari ni duk terbalikkan kereta-kereta polis? Adakah berlaku macam-macam sekarang ni? Berlakukah sekarang ni seperti mana zaman-zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri? Sampai bermati-matian. Yang si side belah sana, oh mereka ni syahid, kita tak perlu mandikan, kita tak perlu kapankan, tanam. Sehingga tahu tu. Aku tak tahulah, sedih lagi sebab Memali ni, kampung Memali tu dekat dengan rumah aku, nak bang pergi gambar. Dan seperti mana yang dibincangkan oleh Iswadi Moni tadi soal Tun Daim dan cadangan ataupun kenyataan daripada isteri Tun Daim, kalau nak dakwa bolehlah dakwa di mana-mana saja. Ni bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan yang terkaya di dunia, nak bang pergi gambar, memiliki satu bangunan yang bernilai 2 bilion ringgit. Wow, gila babe. Macam mana dia boleh kaya sehingga tara tu? Kalau dia ada bangunan yang bernilai 2 bilion lebih tu, sebelum dia jadi menteri kita boleh terima lagi. Kita boleh tahu dia ni kaya dengan bisnes dia. Tapi dia memiliki bangunan berapa puluh tingkat, 50 tingkat yang bernilai 2 bilion lebih tu selepas dia jadi menteri ke? Selepas dia keluar daripada kerajaan, selepas dia letakkan jawatan dia. Dan beberapa tahun lepas tu kekayaan demi kekayaan, malah ada bank lagi di luar negara untuk nak simpan duit-duit haram dia. Cuba tengok strategi dia untuk dia nak simpan duit. Sebab kita tahu Mahathir kepala. Mahathir adalah kepala. Daim kroni. Yang melantik Daim menjadi Menteri Kewangan adalah Mahathir. Cuba ni, kalau hampa faham kan, macam mana lagi dia nak curi duit? Melainkan duit yang duduk di dalam sistem tu, pergi letak ke dalam sistem lain. Ibarat, oh inilah duit simpanan kerajaan, inilah duit pelaburan kerajaan sebab tu duit ada di dalam bank sekian-sekian. Lah duit tu sap senyap. Dan kekayaan Tun Daim ni pun dipertikaikan disebabkan Daim memegang duit harta UMNO. Ratusan bilion, kan berapa bilion duit UMNO dipegang oleh Daim. Sebab tu orang-orang UMNO sekarang ni dia tengah petikai. Macam mana duit UMNO boleh tinggal berapa juta je padahal berbilion. Itulah yang dikatakan pengubahan wang haram. Sebab tu bila baca balik, semak balik, ambil tahu balik mana mai kekayaan dan SPRM arahkan Daim dan isteri dia isytiharkan aset kekayaan dia. Sebab tu dah 5 kali dia tangguh, babe. Kenapa dia tangguh? Nampak sangat dia takut. Dan sekarang ni bila dia ingkar arahan SPRM, sebab tu SPRM terpaksa dakwa Daim. Terpaksa ambil tindakan kepada Daim, kepada isteri dia. Dan isteri dia pun tak isytihar aset kekayaan. Kenapa jadi macam tu? Mereka takut. Nampak sangat mereka kaya. Hasil pendapatan kekayaan mereka tu mai daripada mana? Mesti ada something wrong. Kalau betul-betul kekayaan mereka tu 100% daripada usaha mereka tanpa duit rakyat, tanpa duit negara. Mereka buat, okey. Pak, kami declare. Kami buktikan kata duit kami tak ada 1 sen pun daripada duit negara ataupun duit rakyat. Sebab tu mereka buat payah. Dia buat macam-macam alasan. Ada something wrong. Mereka takut nak buat pergi gambar. Kalau hampa tengok ucapan isteri Tun Daim, Allahu Akbar, dia punya sakit hati kepada Anwar Ibrahim sehingga dia kata,
Anwar Ibrahim, ingatlah, kekuasaan tak lama, hanya sementara. Ya, kekuasaan ke apakah 4 tahun lagi? Kalau dalam masa 4 tahun Anwar Ibrahim dapat buktikan keadilan untuk rakyat dan rakyat suka ke Anwar, sayang ke Anwar, puas hati dekat Anwar, Anwar akan jadi lagi Perdana Menteri. Sebab sekarang ni untuk siapa-siapa nak jadi Perdana Menteri, dia dapat tempoh 10 tahun untuk 2 penggal sahaja untuk menjadi Perdana Menteri. Tak kira lepas ni sampai beratus tahun, dengan apa perlembagaan yang dah digubal oleh ahli-ahli parlimen bersetuju, tempoh Perdana Menteri hanya 10 tahun, hanya 2 penggal sahaja. Tak mau dah jadi macam Mahathir ni, tak mau dah menjadi Perdana Menteri yang terlama di dalam Malaysia. Kita tengok nanti siapa yang jadi Perdana Menteri yang paling lama, dia dapat mengkayakan anak-anak dah. Kita tak mau lagu tu, kita tak mau macam tu. Dan aku agak susah hati, resah dan gelisah soal bila macam isteri Tun Daim dia seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. Isteri Tun Daim kata bersedia untuk dakwa Tun Daim ni di mana-mana saja. Kan? Apabila Tun Daim ni sampai doktor pun tak tahu sakit apa, doktor pun tak tahu bila dia boleh keluar, Allahu Akbar, berapa banyak Daim bayar kita pun tak tahulah. Sebab untuk pendakwaan terhadap Daim ni memang dah dapat kelulusan, SPRM dah dapat kelulusan daripada Peguam Negara untuk mendakwa Daim. Seminggu sebelum SPRM dapat kelulusan tu, dia masuk hospital. Bila masuk hospital, doktor pun tak tahu sakit apa, doktor pun tak tahu bila dia boleh keluar. Ini adalah satu perkara yang tersangat-sangat lawak. Tersangat-sangat lawak. Awak sebelum dekat-dekat dengan pertuduhan, hang boleh pergi sana, pergi sini, huri-huri dengan cucu-cucu menantu, anak-anak apa semua. Tiba-tiba hang lah ni, hang duk jadi gundah gulana, huru-hara. Terpaksa buat-buat sakit. Hang bayar sikit berapa ratus ribu dekat hospital tu, pastikan aku boleh duduk berbulan-bulan. Tapi apabila pihak mahkamah buat ataupun hakim buat juga pendakwaan di dalam hospital, keburukan dia, kalau hampa tanya aku, dia akan nampak impak kepada kerajaan. Dia, padahal ini kerja SPRM, ini kerja mahkamah untuk pendakwaan. So, akan nampak kepada kerajaan ni, kerajaan terlalu terdesak. Dalam hospital pun duk nak dakwa. Kalau hakim pergi ke hospital, kalau Peguam Negara kan, SPRM ke apa, pergi proses untuk pendakwaan di dalam hospital, nampak sangatlah kan, dia akan memberi kesan kepada kerajaan, kata kerajaan terdesak lah, apalah, bla 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 bla, macam-macam. Tapi kita pun tak boleh nak kata apa, sebab ini bukannya di bawah Anwar Ibrahim, ini di bawah SPRM, ini di bawah hakim di bawah Yang di-Pertuan Agong. Tapi itulah pandangan rakyat di atas tindakan yang berlaku ataupun pendakwaan di hospital yang berlaku. Mereka boleh mainkan isu, puak-puak perbankan boleh main tengok kerajaan terdesaknya kerajaan dalam hospital pun terpaksa buat pendakwaan. Padahal kawan sihat je, kawan boleh je bangun berjalan. Tapi asbab takut, dan SPRM pun boleh berfikir, boleh nilai atas, boleh pergi melihat lah dia, macam di hospital tu Daim ni macam mana keadaan. Sebab SPRM dah tanya doktor sakit apa, doktor tak tahu. Bila boleh keluar, doktor pun tak tahu. Jadi aku harapkan ni ada terkait dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tolong ambil tahu Kementerian Kesihatan, tolong buat pendakwaan, tolong buat keadilan. Jangan bagi Kementerian Kesihatan dikuasai oleh maha-maha kaya ni. Puak-puak yang boleh membayar apa saja demi kepentingan diri, demi nak selamatkan diri. Ini manusia kita tak boleh pakai. Kita wajib lawan punya. Jadi kita mengharapkan pendakwaan terhadap Daim atas dia engkar titah SPRM untuk mengistihar aset kekayaan dia tidak berlaku di hospital lah. Kita harap apa-apa pun tolaklah pakai stroller ke, tolaklah pakai troli ke, pakai troli yang duk angkat barang tu ke apa ke, pergi juga di mahkamah dan buat pendakwaan. Kalau duk tengah pakai oksigen ke, kalau duk tengah cucuk darah ke, tambah darah ke, tambah air ke, duk tengah cuci buah pinggang, bawa ke mahkamah juga. Jangan buat di hospital.
sebab dia akan bagi imej buruk kepada kerajaan. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang tak tekan iklan, yang boleh berkongsi rezeki, yang bagi super chat, super sticker. Terima kasih banyak. InsyaAllah yang mana yang nak jadi aku punya membership boleh, tapi aku belum aktif lagi dan aku belum post lagi, walaupun dah ada berapa belas orang yang dah join, tapi aku tak dan aku tak sempat. Tapi tak apa, insyaAllah aku akan buat video-video private yang betul-betul privacy punya. Kita tak akan berkongsi dekat luar ni. Kita akan berkongsi hanya di dalam membership ni saja. Ini memang aku simpan banyak je tau hampa. Aku simpan banyak perkongsian untuk nak berkongsi dengan hampa semua di dalam membership saja. Jadi insyaAllah, kalau tak silap aku RM5 je sebulan. InsyaAllah. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Nantikan aku punya perkongsianku bulan ni. Aku akan pastikan aku akan berkongsi dengan hampa semua. Ini agenda jahat daripada Perikatan Nasional. Agenda untuk nak selamatkan diri, nak selamatkan anak-anak menantu daripada Perikatan Nasional. Ini amat-amat berbahaya untuk negara dan rakyat Malaysia. Terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.